Hai Yos. Okay, hari ni kita ulang kaji balik pasal chapter pembezaan. Okay, pembezaan ni dah belajar lah masa tingkatan 4 dalam Math. Okay, so hari ni kita tengok dulu pembezaan AX kuasa N. Ni asas dia, so asas dia agak penting lah. So kena concentrate dan cuba fokuskan betul-betul Okey, pembezaan AX kuasa N ni simbol untuk pembezaan. Okey, kalau diberi Y sama dengan AX kuasa N, okey, simbol untuk pembezaan ialah dy per dx. Okey, kenapa dy per dx? Okey, d ni for differentiate. Y ni maksudnya bergantung kepada unknown saya ada pakai kat sebelah ni. Kalau dia pakai Y, sini dia akan jadi Y lah. Kalau yang ni kita ubah dia jadi U, sini pun dia akan berubah menjadi U. Okey, over dx tu maksudnya yang kita tengok unknown yang sebelah ni ada kuasa N ni. Okey, kalau unknown dia pakai kat sini, unknown dia pakai X, so dia akan jadi, bawah ni akan jadi dx lah. Kalau saya ubah dia jadi V bawah ni, yang ni, X ni saya ubah dia jadi V, so yang bawah ni pun dia akan berubah menjadi dV Okey, jadi caranya ialah, caranya ialah kita kena darabkan N ni dengan A. Darabkan So N darab A kita akan dapat NA. Okey, kemudian X ni salin balik. X salin balik, kuasa ni tolak 1. Okey, so itu konsep asas dia lah yang anda kena biasakan. Okey, kalau diberi dalam bentuk simbol fx. Okey, kalau simbol fx konsepnya masih sama, cuma dia punya simbol untuk pembezaan ni dia akan jadi f prime x. Okey, dia akan jadi f prime x. Prime ni maksudnya pembezaan peringkat pertama lah, kali pertama. So konsepnya masih sama lah, n darab a jadi na. X salin balik, kuasa tolak 1 dia akan jadi n tolak 1 lah. Okey, kita tengok contoh. Okey, kalau kita tengok contoh ni, y sama dengan 6. Okey, kalau kita lihat kat sini, okey, yang asas ni AX kuasa N mesti ada X. Tetapi kes yang ini dia tak ada X. Bila tak ada X, bermaksud X tu dia akan menjadi kuasa kosong lah. Sebab tu kita tak tulis, sebab X tu dia berkuasa kosong. Jadi bila kita bezakan, jadi kosong darab 6 kita akan dapat kosong. Jadi senang cerita, kalau nombor sahaja tanpa X, bila kita bezakan, kita differentiatekan, jawapannya ialah kosong. So itu senang cerita, kita hafal je lah. Kalau dia hanya bagi pemalas sahaja, jawapannya kosong. Okey, berbeza dengan yang ini dia ada bagi X, tetapi dia tak tulis kuasa dia berapa. So bila X tu ada, tapi dia tak tulis kuasa berapa, so ini kita sedia maklum bahawa ini ialah berkuasa 1 Okey, so yang ini kalau kita nak bezakan, so ni dia akan jadi dy per dx. Okey, bezakan 1 darab 4 dapat 4. X ni salin balik, kuasa tolak 1 dia akan jadi kosong. Jadi biasanya S kuasa kosong ni kita tak payah tulis. So kita hanya tulis 4 sahaja. Jadi kalau dia berkuasa 1, jadi kesimpulan kat sini, kalau dia berkuasa 1, kita ambil nombor yang kat depan ni. Sebab tu jawapan dia 4. Kalau yang ni berubah 6, ni akan jadi 6 lah. Tapi ini hanya untuk yang berkuasa 1. Okey, berbeza dengan yang nombor 3 ni. Okey, walaupun nombor ni pecahan, X ni ada. Okey, so kita bezakan. Okey, 5 darab 2 per 5. Ni boleh tekan kalkulator lah kalau tak pandai congak. 5 darab 2 per 5 kita akan dapat 2. X ni salin balik. Kuasa ni tolak 1. 5 tolak 1 dia akan jadi 4. Dah siap. Okay, so inilah hasil pembezaan untuk yang nombor 3 ni. Okay, kita tengok bentuk yang nombor 4. Tadi ni nombor 4 tu kalau nak bandingkan dengan yang lain, kalau yang sebelum ni, X dia duduk sebelah nombor. Berbeza dengan yang nombor 4 tu, X dia duduk bawah nombor. Jadi benda yang kita nak kena buat sebelum kita bezakan, kita kena naikkan X ni ke atas terlebih dahulu. Okey, bila kita bawa dia naik ke atas, okey, satu yang ini, X ni kita bawa dia duduk dekat sebelah 1 ni, kuasa yang positif dia akan berubah menjadi negatif. So dia akan jadi negatif 4. Okey, ni baru proses naikkan, kita belum lagi bezakan. Okey.
Jadi tak perlu tulis simbol dy per dx. Okey, sekarang kita nak bezakan dia. Okey, nak bezakan. So kita bezakan yang inilah. Okey, syarat untuk perbezaan x mesti duduk sebelah nombor. Jadi yang ini kalau kita nak bezakan, negatif 4 darab 1 dapat negatif 4. X ni salin balik. Kuasa tolak 1. Negatif 4 tolak 1. So jawapannya apa? Okey, ni boleh kalau tak pandai congak jangan sombonglah untuk tak nak acah-acah, tak nak tekan kalkulator. Okey, negatif 4 tolak negatif 1 kita akan dapat negatif 5 jangan confident sangat pergi tulis negatif 3 pula. Okey, jadi yang ini boleh bawa turun ke bawah. Okey, kita boleh kemaskan lagi persamaan ni. Bila kita bawa turun dia ke bawah, kuasa yang negatif dia akan jadi positif. So dia nampak lebih kemas. Matematik ni dia mengajar kita tentang erti kekemasan juga. Okey, kita pergi kepada nombor 5. Okey, nombor 5 kali ni dekat sebelah S tu dia ada nombor. Okey, jadi yang kita kena naikkan hanyalah yang X sahaja. Okey, yang X ni je kita bawa naik atas. Yang 2 tu biar dia duduk dan diam kat situ. Okey, so dia akan jadi negatif 3/2 lah. Okey, X ni bila kita bawa naik ke atas, kuasa yang positif ni dia akan berubah menjadi negatif. Okey, ni tadi bawa proses naikkan. Jadi yang ni masih lagi Y. Okey, sekarang kita nak bezakan. Bila kita tulis simbol ni, simbol pembezaan ni, so kita kena darabkan kuasa ni dengan nombor ni. Okey, negatif 2 darab dengan negatif 3/2. So kita akan dapat 3. X salin balik. Kuasa tolak 1. Negatif 2 tolak 1 dia akan jadi negatif 3. Okey, so kita boleh kemaskan lagi persamaan ni. Dia akan jadi 3/X kuasa 3. Kita boleh bawa turun ni ke bawah. So dia nampak lebih kemas. Last. Okey, jom kita tengok level yang tinggi sikit. Kalau kita main game, kita panggil ni level 1 lah. Kita punya tahap kesukaran dia. Okey, tapi berbalik kepada basic yang kita belajar tadi. Okey, dia ada link dengan basic yang tadi tu. Okay, kali ni pembezaan hasil tambah dan hasil tolak. Dia beri dalam bentuk equation yang macam ni. So nak bezakan dia, kalau kita tengok ni seimbang selalu. Ni semua X yang duduk sebelah nombor. Jadi dia tak ada masalah. Kita boleh terus direct dia bezakan. Okey, bila kita tulis dia simbol yang ini, so kita darabkan 3 dengan 3 dapat 9. X salin balik. Kuasa tolak 1 jadi 2. Okey, tambah salin balik. Tambah 2 kali 6 dapat 12. X salin balik. Kuasa tolak 1 jadi 1. Okey, yang ini tadi saya dah pesan. Kalau dia nombor sahaja, tak ada X, maksudnya itu jawapannya ialah kosong. Dan biasanya kosong ni kita tak payah tulis lah. Okey, so inilah dia jawapan akhirnya. Dah siap. Okey, kita pergi kepada yang nombor 2 pula. Okey, untuk yang nombor 2 ni, kita nampak kat sini ada yang duduk bawah nombor. Yang ini ada punca kuasa. So yang ini kita kena tukarkan dulu. Okey, macam yang ni X kuasa 3 ni tak perlu buat apa-apa, salin balik je. Okey, yang X yang duduk kat bawah nombor ni kita kena bawa dia naik ke atas. Ni pun tadi kita dah belajar. Okey, bila kita bawa naik ke atas, letakkan sebelah 4, kuasa yang positif dia akan ubah menjadi negatif. Okey, berbeza dengan yang ini. Okey, dia punca kuasa, bila kita tukarkan dia kepada kuasa, dia akan jadi kuasa 1/2. Okey, bila punca kuasa, kita nak tukarkan daripada kuasa, yang pembawah ni bergantung pada jenis punca tu. Kalau dia punca 2, dia akan jadi 2 lah. Kalau dia punca 3, bawah ni dia akan berubah jadi 3. Kalau punca 4, dia akan jadi 4. Okey, ini masih lagi Y sebab kita masih lagi proses permudahkan. Okey, sekarang kita nak bezakan dia. Okey, bila kita bezakan, darabkan ni. 3 darab 1 dapat 3. Ni depan ni ada 1 ya. So 3 darab 1 dapat 3. X salin balik. Kuasa tolak 1 jadi 2. Okey, negatif 2 darab negatif 4 dapat positif 8. Okey, dia boleh tekan kalkulator lah. Negatif 2 darab negatif 4 dapat positif 8. X salin balik. Kuasa tolak 1 jadi negatif 3. Okey, tambah 1/2 darab 2 dapat 1. X salin balik. Kuasa tolak 1. 1/2 tolak 1 kita akan dapat negatif 1/2. Okey, so persamaan yang ini kita boleh kemaskan lagi. Okay, yang ni tak boleh buat apa-apa lah. Yang ni kita salin balik je.
Yang ni kita boleh bawa turun dia ke bawah. Bila kita bawa turun ke bawah, kuasa yang negatif dia akan jadi positif. Okey, yang ini pun samalah, kita boleh bawa turun ke bawah. Kalau yang ni kuasa 1/2 ni, bila kita bawa turun ke bawah, dia akan jadi punca kuasa. Punca kuasa apa? Tengok pembawah dia pakai 2 kan. So punca kuasa 2. Dah siap. Tapi kalau macam blur-blur sangat kan, daripada korang merepek, jadi tak apa-apa, tinggalkan je lah dia sampai kat sini. Itu lebih baik lah. Okey, kita pergi kepada yang nombor 3. Kali ni dia melibatkan pengembangan kat sini. Okey. So yang ini kita nak kena kembangkan dulu sebelum kita bezakan. Ni kita kena darab masuk lah. Okey, kita kena darab masuk. Okey, ni baru proses darab masuk, maka ini kita masih lagi panggil dia Y. Okey. Jadi 2 darab 4 dapat 8. S kuasa 2 darab dengan S kuasa 2. Kuasa ni kita tambahkan. So 2 campur 2 dapat 4. Okey, settle yang ini. Sekarang pergi kepada yang ini pula. 2 darab negatif 5 dapat negatif 10. Okey, ni kuasa ni tambahkan 2 campur 1 jadi 3. Okey, kemudian ni darabkan dengan yang belakang ni pula. 2x kuasa 2 darab 5 dapat 10 x kuasa 2. Okey, sekarang baru kita nak bezakan. Okey, kita tulis simbol dy per dx ni. Okey, darabkan 4 darab 8 dapat 32. X salin balik, kuasa tolak 1 jadi 3. Okey, 3 darab 10 dapat negatif 30. X salin balik, kuasa tolak 1 jadi 2. 2 darab 10 dapat 20. X salin balik, kuasa tolak 1 jadi 1. Dan biasanya kuasa 1 ni tak payah tulis. Tapi kalau tulis pun dia tak jadi kesalahan lah. Dah siap. So inilah dia persamaan untuk perbezaan untuk yang ketiga tu. Okey, kita pergi kepada yang keempat ni pun sama juga, dia masih lagi melibatkan pengembangan juga. Okey, pengembangan. Untuk kes yang ini, pengembangannya ialah yang ini darab dengan yang ini dulu. Okey. So 2x darab x kuasa 2. 2 darab 1 dapat 2. X darab x kuasa 2. So tambahkan dia punya kuasa. 1 campur 2 dapat 3. Okey, yang ni pula 2x darab 5 dapat 10x. Yang ini dapat negatif 3x kuasa 2. Okey, yang ini negatif 3 darab 5 tolak tambah dapat tolak. 3 darab 5 dapat 15. Okey. Sekarang kita nak bezakan dia pula. Okey, nak bezakan. So 3 darab 2 dapat 6. X salin balik, kuasa tolak 1 jadi 2. Okey, yang ini bezakan. Okey, ni kalau kuasa 1 tadi saya dah pesan, kalau kuasa 1 kita boleh ambil je nombor kat depan ni. Okey, jawapannya tambah 10. Okey, tolak 2 darab 3 dapat 6x. Okey, yang ini tak ada x, kalau kita bezakan dapat kosong. Okey, dah siap. So inilah dia jawapan untuk yang nombor 4. Okey, untuk yang nombor 5 ni pula dia dalam bentuk pecahan. So dalam bentuk pecahan, kalau dapat kes yang macam ni, so ini bermaksud dia berkongsi penyebut yang sama. Jadi kita kena pecahkan dulu. Okey, kita pecahkan penyebut tu. Okey, bila kita ni baru proses pecah. So dia masih lagi fx. Okey, sekarang kita nak permudahkan dulu. Sebelum kita bezakan, kita kena permudahkan dulu. Okey, yang nak mudahkan yang ni kuasa 1. Daripada 3 ni kita dah potong 1, tinggal lagi 2. So sini tinggallah 6x kuasa 2. Okey, ni 6x, x ni potong habis. Maka sini tinggal 7 sahaja. Okey, yang hujung sekali tu, kuasa dia x dia duduk kat bawah. Jadi kita kena buat apa? Kena naikkan dulu dia ke atas. Bila kita naikkan ke atas, kuasa yang negatif positif ni dia akan berubah menjadi negatif. Ni kuasa 1 bila bawa dia ke atas dia akan jadi negatif 1. Ini pun masih lagi fx. Okey, sekarang kita nak bezakan dia. So f prime x ni simbol untuk pembezaan bagi fungsi lah. Okey, jadi nak bezakan dia, 2 darab 6 dapat 12. X salin balik, kuasa tolak 1 jadi 1. Okey, ni nombor saja, kalau bezakan dapat kosong. Okey, negatif 1 darab negatif 4 dapat positif 4. X salin balik, kuasa tolak 1 jadi negatif 2. Okey, jadi persamaan ni kita boleh kemaskan lagi lah. Ni kita tak boleh nak buat apa-apa dah, memang dia dah kemas. Yang ini ni, kita boleh bawa turun dia ke bawah. So kuasa yang negatif dia akan jadi positif. Dah siap. Senang kan?
Okey, jom kita tengok level 2 pula. Okey. Level 2, petua rantai ataupun chain rule. Okey, macam mana kita nak tahu ni jenis chain rule? Bila dia ada bagi bentuk persamaan dia macam ni, dia ada kuasa kat luar ni. So bila jumpa persamaan macam ni, so kita kena tahu yang penyelesaiannya ialah kita menggunakan petua rantai ataupun chain rule. Okey, so ada dua kaedah yang kita boleh guna kat sini. Terpulang pada anda boleh pilih lah sama ada nak cara yang mudah ataupun cara yang susah. Okey, kalau cara yang pertama sekali, kaedah chain rule ni lah. So yang dalam ni kita takrif dia sebagai U. Okey, yang dalam ni kita panggil dia U. Okey, jadi U ialah 4x kuasa 2 tolak 3. Okey, jadi DU. Okey, kenapa DU? Sebab sini kita pakai U per, sebab sebelah ni pakai DX, so pembawah ni DX lah. Okey, so ni 2 darab 4 dapat 8. X salin balik, kuasa tolak 1 jadi 1. Okey, yang ni nombor, so kita akan dapat kosong lah. Okey, yang ni bila kita dah gantikan dia sebagai U, dia akan jadi Y sama dengan U kuasa 5. Okey, so sekarang kita nak bezakan yang ini. Kita akan dapat DY. Okey, sebab sebelah sini pakai DY per sebelah ni pakai U, maka kat bawah ni DU lah. Okey, ni pun beza je macam biasa. 5 darab 1 dapat 5. U salin balik, kuasa tolak 1 jadi 4. Okey, so yang ini kita boleh guna rumus chain rule ni. dy per dx sama dengan, okey, dy per du. Dy per du yang ini ni dy per du. 5u kuasa 4. Okey, darab du per dx. Du per dx yang ini, jawapannya ialah 8x. Okey, so ni 5u kuasa 4 darab 8x. So kita akan dapat 5 darab 8 dapat 40 X U kuasa 4. Okey, bila kat sebelah sini pakai X, sini tak boleh ada selain daripada X. Okey, kat sini ada U. So U ni kita boleh gantikan dengan yang asal ni. U ialah apa? Okey, so 40X ni salin balik. U tu kita boleh gantikan dengan 4X kuasa 2 tolak 3. Okey, ni ada kuasa 4 kan? So letakkan kuasa 4 kat sini. Okey, so inilah dia chain rule. Okey, ini kaedah yang pertama. Okay, ada satu lagi kaedah yang anda boleh guna pakai. Dan kaedah ni lebih ringkas. Dan kalau saya lagi showkan kaedah yang lebih ringkas ni lah. Okay, so caranya ialah, ni kena ingat step Kita boleh terus direct bezakan. Okay, bezakan dy per dx. Okay, 5 darab dengan, depan ni ada 1 5 darab 1 dapat 5. Salin balik yang ini. Okey, dah salin balik yang ini. Kuasa ni tolak 1 jadi 4. Okey, kemudian yang dalam bracket kotak ni anda kena bezakan yang dalam ni. Bezakan ni dapat apa ni? 4x kuasa 2. 2 darab 4 dapat 8. X salin balik, kuasa tolak 1 jadi 1. Okey, ni negatif 3 ni kalau bezakan dapat kosong lah sebab dia nombor kan. Kuasa 1 ni tak payah tulis pun tak apa. Okey, jadi 5 darab 8x dapat 40x. Okey, ni darab ni. So yang bahagian ni salin balik je lah. Dah siap. Sama tak jawapan ni dengan ni? Sama. Tapi yang ini lebih ringkas, hanya pakai 2 step sahaja. Okey, cuma anda kena ingat dia punya stepnya. So kalau saya lagi showkan kaedah yang ni lah. So, kita beralih kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua tu kali ni yang bracket kuasa ni dia duduk dekat bawah. Okey, sekarang kita nak bawa dia naik ke atas dahulu. Okey, semua sekali kita bawa naik ke atas Satu package ni bawa naik ke atas. Bila kita bawa naik ke atas, yang berubah hanyalah kuasa yang kat luar ni sahaja ya. Yang kuasa dalam bracket ni dia masih lagi kekal. Okey, so kita nak angkat dia naik atas, letakkan dia sebelah 3. Okey, kuasa yang dalam bracket ni masih lagi kekal positif. Yang berubah menjadi negatif ialah kuasa yang kat luar ni. Okey, sekarang kita boleh bezakan. Okey, nak bezakan ni tadi ada 2 kaedah lah. Terpulang pada anda. Kalau anda rasa selesa dengan kaedah yang pertama ni, boleh guna kaedah yang pertama lah. Kalau rasa okey dengan kaedah kedua, guna kaedah yang kedua. Okey, macam saya nak tunjukkan guna kaedah yang kedua lah. So, negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. Salin balik yang ni.
Okey, salin balik. Kuasa ni tolak 1 jadi negatif 3. Okey, bezakan yang dalam ni. X kuasa 2 bezakan dapat 2X. Negatif 3X ni ambil nombor yang kat depan ni. Dapat negatif 3. Okey, so ni kuasa yang negatif ni kita boleh bawa turun ke bawah. Okey, kita dah selesai bezakan. Cuma kita nak make up dia bagi dia nampak cantik sikit lah. Muka orang ni nak nampak cantik. Persamaan pun kita nak nampak dia lebih kemas. Okey, so yang ini kita boleh susun balik. Ni boleh bawa ke depan sikit. Okey, yang kuasa negatif ni boleh bawa dia turun ke bawah. Okey. So kuasa negatif ni dia akan berubah menjadi positif. So dia nampak lebih kemas. Boleh? Senang kan? Okey, sekarang kita pergi kepada level 3 pula Okey, level 3 iaitu pembezaan hasil darab. Okey, pembezaan hasil darab. Macam ni kita nak tahu dah hasil darab ke chain rule ke. So kita tengok macam ni kan. Kalau kita tengok persamaan ni dia dihubungkan oleh operasi darab. Okey, so kita guna hasil darab lah. Okey, so yang depan ni kita panggil dia U, yang belakang ni kita panggil dia V. Okey, depan U, belakang V. Okey, so nak bezakan dia, kita boleh direct je dy per dx. Kita ikut je rumus yang ini, U yang ni kan, salin balik je. 3x kuasa 3 tambah 4. Okey, ni U. dv per dx ni, kalau ini mewakili pembezaan lah. So saya nak letak dia dalam bracket kotak ni. So V yang ini. Tapi kita nak bezakan. Dan kalau kita lihat ni dia ada kuasa 4 ni. So bila dia jenis macam ni kita kena guna chain rule. Yang kita dah belajar tadi tu. Sebab tu saya lagi showkan guna kaedah shortcut lah. Kaedah yang ringkas tadi. So caranya ialah 4 darab 1. Depan dia ada 1X. So dapat 4. Salin balik yang ini. Okey, kuasa tolak 1 jadi 3. Okey, kemudian bezakan yang dalam ni, bezakan 2X dapat 2. Bezakan tolak 4 dapat 0. Okey, ni selesai untuk dv per dx. Tambah, salin balik tambah. V yang ini salin balik. 2X tolak 4 kuasa 4. Okey. Du per dx maksudnya yang ini kita nak kena bezakan. Ni kuasa 1, so yang ini boleh direct dia bezakan. Okey, bezakan yang ni 3 nak 3 dapat 9. X salin balik, kuasa tolak 1 jadi 2. Tambah 4 ni bezakan dapat 0. Okey. Okey, sekarang kita nak kemaskan persamaan ni. So kita tengok, okey macam ni nombor kan. 4 darab 2 dapat 8. Ni boleh salin balik je lah. Okey, ni pun boleh salin balik sahaja. Okey, yang ini kita boleh bawa dia ke depan. Disusun balik supaya senang untuk kita selesaikan. Okey, sekarang kita comparekan antara persamaan yang sebelah kiri ni dengan persamaan yang sebelah belakang ni. Okey, so apa yang sama antara dua ni ialah kita tengok yang ini yang sama. Okey, ini sama kan? Okey, ini sama. Jadi kita boleh faktorkan. Faktorkan kita kena keluarkan kuasa yang terkecil. So antara 3 dengan 4 kita keluarkan yang kecil lah. 2x tolak 4 kuasa 3. So kita keluarkan yang kecil. Okay. So yang ini saya dah keluarkan. Maka tinggallah yang bahagian depan ni. 8 3x kuasa 3 tambah 4. Okey, yang bahagian ni, okay, ni dia ada 4. Saya dah keluarkan 3. So tinggal yang ini lagi 1. So yang ni tinggal 9x kuasa 2. Okey, tadi ada 4. Kita dah keluarkan 3. So tinggal lagi 1. Okey, kuasa 1 ni tak payah tulis lah. Tutup bracket. Okey, so yang ini salin balik je. Okey, yang dalam ni boleh kembangkan. Kita dapat 24. X kuasa 3 tambah 32. Tambah 18. X kuasa 3 tolak 32. X kuasa 2. Okey, so kita tengok antara ni apa yang sama yang kita boleh permudahkan ni. Tadi salin balik saja. Tak perlu buat apa-apa, tak perlu kembangkan. Okey, yang ini dengan ni sama, boleh permudahkan. So kita akan dapat 42 X kuasa 3. Okey,
tolak 32 X kuasa 2. Okay, menyusul yang ini. Yang ini tak ada kawan ni, salin balik sahaja. Okay, so stop sampai di sini. Okay, ini kita panggil dia hasil darab. Okay, kes pemfaktoran ni berlaku bila dia ada kuasa macam ni. Okay, stop ni. Okay, kita tengok contoh yang kedua pula. Okay, contoh yang kedua ni dia berbeza dengan yang tadi tu. Okay, sebab apa? Sebab dia tak ada kuasa. Okay, so untuk yang tak ada kuasa ni, salah satu ni dia tak ada kuasa. Kalau tadi tu salah satu ni dia ada kuasa kan. Okay, untuk kes yang ni, dua-dua ni dia tak ada kuasa. Okay, untuk kes yang ni dia ada dua kaedah yang anda boleh guna. Okay, pertama anda boleh guna hasil darab ni lah. Sebab kalau kita tengok seimbas lalu, dia seakan-akan macam hasil darab ni. Okay, so kita boleh guna hasil darab juga. Okay, caranya ialah, so yang belakang ni kita, yang depan ni kita panggil dia U, yang belakang ni kita panggil V. So boleh direct je lah. dy per dx. Okay, U yang ini salin balik. Okay, kemudian bezakan dv per dx. Yang ini kita kena bezakan dia. Ni dapat 5 lah. Okay, satu ni kalau bezakan dapat kosong. Tambah salin balik tambah. V yang ini 5x tambah 1. Okay, kemudian du per dx tu bezakan yang ini. Okay, bezakan 3 dapat kosong. Bezakan negatif 7x kuasa 2 ni kita akan dapat negatif 14x. Okay, so yang ni kita boleh kemaskan dia. Ni kalau kita tengok antara dua persamaan ni tak ada yang sama. Okay, ni kita boleh kemaskan lah. 5 ni boleh bawa ke depan. Okay, negatif 14 ni tambah tolak, dapat tolak 14x. Okay, 5x tambah 1 salin balik. Okay, yang ini boleh darab masuk. Masuk. So, ni dapat 15 tolak 35 x kuasa 2 tolak 70x tolak 14. 70x kuasa 2 tolak 14x. Okay, so ni selesaikan ni dapat negatif 105 x kuasa 2. Okay, ni sama kan? So ni boleh selesaikan lah. Okay, yang ni tolak 14x tambah 15. Okay, ini kaedah yang pertama. Ataupun anda boleh guna satu lagi kaedah. Kaedah ni lebih ringkas lah. Saya lagi showkan kaedah yang ni jika salah satu ni dia tak ada kuasa. Okay, kaedah yang kedua. Okay, so caranya ialah kita boleh kembangkan. Kembangkan terlebih dahulu ni. Boleh darab masuk ni. Tadi pun kita dah belajar sebenarnya ni. 7 darab 5x dapat 15x. 3 darab 5x dapat 15x. 3 darab 1 dapat 3. Ini darabkan dapat 35x kuasa 3. Ini darab dapat negatif 7x kuasa 2. Okey, so kita tengok apa yang sama kat sini. Tak ada yang sama. Kita boleh bezakan sekarang. Okey, bezakan. Yang ni bezakan dapat 15. Yang ni dapat kosong. Yang ini dapat 105 x kuasa 2. Yang ni dapat negatif 14 x kuasa 2. Dah siap. Kalau kita lihat, kita tengokkan, kita comparekan antara dua ni. Okey. Ni dapat positif 15. Ni positif 15. Tolak 105 x kuasa 2. Tolak 105 x kuasa 2. Tolak, oh sorry ni tak ada, ni 14x je. So ni tolak 14x. Tolak 14x. Sama. Cuma yang ini hanya pakai 2 step sahaja. So teringatlah, kalau dia tak ada salah satu ni tak ada kuasa, kita boleh guna kaedah yang mudah ni. Tapi kalau salah satu ni dia ada kuasa, so kita tak ada pilihan, memang kena guna kaedah hasil darab. Okey, kita tengok tahap yang keempat. Okey, yang tahap sukarannya. So kita tengok yang paling last lah ni, perbezaan hasil bahagi. Macam mana kita nak tahu yang ini hasil bahagi? So kita tengok contoh ni. Nampak tak dia ada bahagi ni? So kita kena guna rumus untuk hasil bahagi ni lah. So yang atas ni kita panggil dia U, yang bawah ni kita panggil dia V. Okey, so kita boleh direct je guna rumus yang ini. Nak bezakan dy per dx. Okey, V tu yang bawah ni lah. Salin balik je. X kuasa 2 tolak 3. Okey, V
du per dx tu maksudnya dia suruh bezakan yang atas ni lah. Bezakan 3x ni dapat 3, bezakan 1 dapat kosong. Okey, kemudian tolak u yang atas ni salin balik, letakkan dia dalam bracket. Okey, dv per dx yang ini kita bezakan. Okey, bezakan x kuasa 2 dapat 2x. Bezakan negatif 3 dapat kosong. Okey, bahagi dengan yang bawah ni kita kuasa 2 kan. Okey, v kuasa 2 maksudnya yang bawah ni salin balik, tapi kita kena kuasa 2. Okey, yang bawah ni tak payah kembangkan, salin balik sahaja. Tak perlu buat apa-apa, hanya salin balik sahaja. Okey, yang bahagian atas ni yang kita kena kembangkan. Darab masuk So ni kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 9. Okey, yang ini boleh darab masuk. Okey, tolak darab masuk ni dapat 6x kuasa 2 tambah 2x. Okey, sekarang kita nak pecahkan bracket yang belakang ni, kita kena darab masuk tanda ni pula. Okey, tanda ni. So yang bawah ni masih kekal lagi lah. X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 ni masih kekal. Okey, yang ni depan ni salin balik sahaja. Okey, tolak. Ni tolak tambah dapat tolak. Tolak tambah dapat tolak 2x. Okey, so yang ini ada yang sama. Ni dengan ni sama kuasa dia kan. Jadi kita boleh selesaikan. Kita boleh permudahkan lagi persamaan ni. Okey, yang bawah ni salin balik je. Okey, ni 3 tolak 6. So dapat negatif 3x kuasa 2. Okey, yang lain-lain tu salin balik aja. So inilah dia jawapan untuk contoh yang pertama. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni pun kita boleh guna hasil bahagi juga. Okey, so yang atas ni kita panggil dia u, yang bawah ni kita panggil dia v. Okey, so dy per dx kita boleh guna rumus yang itu. V yang ini salin balik. Okey, kemudian bezakan yang atas ni, yang ini bezakan ni dapat 12x kuasa 2 tolak 5. Okey, tolak u yang atas ni salin balik sahaja. Okey, kemudian dv per dx yang ini kita bezakan. Ni dapat 2. Okey, yang bawah ni kuasa 2. Okey, kemudian yang ini boleh susun dulu. Okey, dia boleh darab masuk lah. Dia boleh darab masuk. Okey, so ni kita akan dapat 24x kuasa 3 tolak 10x. Okey, ni pun boleh darab masuk. Tolak, ini dapat 8x kuasa 3 tolak 10x. Okey, yang bawah ni sebab dia tak ada macam ni, tadi dia ada tolak kan. Jadi kita boleh kembangkan lah. Okey, kemudian ni boleh darab masuk tanda ni pula. So dapat ni 24x kuasa 3 tolak 10x tolak 8x kuasa 3 tambah 10x. Tolak tambah dapat tolak. Tolak dapat tambah. Okey, yang bawah ni salin balik sahaja. Kita tengok yang ini dengan ni sama. Okey, kita boleh selesaikan. Okey, dapat berapa ni? Dapat 16. 16x kuasa 3. Okey. Okey, yang ini pun sama. Satu tolak, satu tambah. So dia habislah. Dia habis 4x kuasa 2. Okey, ni boleh permudah lagi. 16 bagi 4 dapat 4. Okey, x ni potong 2. Sini dah potong 2, tinggal 1. So sini tinggallah 4x sahaja. Okey, tetapi untuk yang nombor 2 ni kita ada satu lagi pilihan jalan kerja. Okey, kalau kita nak compare ni dengan ni. Okey, yang bawah ni dia ada tolak. Tolak ke tambah ke, dia ada tambahan. Tetapi yang ni dia hanya tunggal. Kalau dia tunggal, kita ada satu lagi pilihan di mana kita boleh pecahkan dia terlebih dahulu. Kita tengok ni pun dah belajar juga sebenarnya daripada awal tadi. Okey, yang nombor 2 ni
Y sama dengan 4x kuasa 3 bulat 5x bahagi 2x. Okey, yang ini kita boleh pecahkan dulu sebab dia berkongsi penyebut yang sama. Okey, lepas tu kita boleh permudahkan. 4 bagi 2 dapat 2. Ni boleh potong, sini tinggal 2. So, sini tinggal x kuasa 2. Okey, yang ni x potong, sini tinggal 5/2. Okey, so ini baru proses permudahkan. Ni masih lagi y sebab ni baru kita pecahkan. Yang ini kita dah permudahkan, ni pun masih lagi y. Sekarang kita nak bezakan. Bezakan ni dapat 2 dan 2 dapat 4. X salin balik, kuasa kurang 1 jadi 1. Yang ini bezakan dapat kosong. So ni dengan ni sama, tetapi yang ini lebih ringkas. Okay, so kat sini pesanan saya, kalau yang bawah ni dia tunggal macam ni je, kita boleh guna teknik macam ni lah, lebih ringkas. Okay, jelas